Saya pernah jumpa dengan seorang ibu, anak 11 orang. Dia suri rumah. Suami dia sangat sibuk. Kalau nak cerita, suami dia sangat sibuk tu sebab dia antara bos saya juga, tapi saya kenal isteri dia ni. Saya pernah juga pergi rumah dia, saya tengok macam mana kelang kabut dia uruskan 11 orang anak yang rapat-rapat setahun. Kadang-kadang tu waktu dia nak pergi check up ke apa, bawa anak 2, 3, 4 orang, suami selalu outstation dan sebagainya, dalam keadaan tidak ada pembantu rumah, tak ada maid dan sebagainya. Lepas tu saya tanya, macam mana puan boleh nak uruskan ni dalam keadaan kelang kabut apa semua, penat. Kita, ya Allah, jadi si rumah tangga memang, siapa pernah di rumah tangga tahu penat macam mana. Ada setengah orang tu saya jumpa, dia ambil cuti 3 bulan lepas bersalin. Dia kata nak pendekkan sebab penat duduk di rumah. Saya pernah juga jadi si rumah tangga, kita tahu tak boleh MC, tak boleh minta rehat, betul tak? Kita penat dekat pejabat, nak rehat sekejap kita boleh take time masa kita kan, makan rehat, lelah ke apa. Sakit ke, demam ke, kita tak boleh excuse, tak boleh nak minta bang cuti seminggu ke, betul kan? Masya Allah, ni 11 orang ni. Saya kata macam mana? Dia kata, Ustazah, saya tak ada pembantu, saya tak ada apa, tapi yang membantu saya zikir je. Saya kata zikir, macam mana tu? Dia pernah lah, contohnya satu ketika dia dah penat, stres, nak buat perangai, bising apa, dia tinggalkan, maksudnya dia berhenti, dia duduk dengan tenang. Masa itulah dia kata kita kena zikir. Kita kadang ajar zikir pada waktu-waktu tertentu. Kata waktu kemuncak kita diuji dengan penat, stres, nak marah, nak apa ni, ambil nafas, duduk zikir. Kemudian kata bila zikir tu, Masya Allah, Allah bagi kekuatan, Allah bagi semangat. Yang rasa lengah, stres tu tiba-tiba hilang. Dan Allah mudahkan urusan anak dan urusan kerja sangat cepat, dia kata. Lepas daripada dia pernah mengalami pengalaman tu, dia sentiasa ulang-ulang. Bila kelang kabut je kita stres apa semua, kan Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan kamu berzikir, mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Sebenarnya kita, bila hati kita tenang, apa yang berlaku? Masalah besar jadi kecil, betul kan? Bila kita dalam keadaan tenang, masalah yang kita rasa memang complicated, tak boleh selesai, nampak jalan penyelesaian sebab tenang. Masya Allah. Contoh air ni kan, kalau kita letakkan air dalam gelas ni kan, kita pun masukkan batu kecil, apa akan berlaku? Akan berkocak lah, dan kita akan nampak air tu berkocak. Bayangkan saiz batu yang sama, kita masukkan pula dalam air 1 baldi, kita pun lepaskan, air akan berkocak juga, tapi kocakan dia tak sekuat air yang sedikit. Cuba batu yang kecil, yang sama juga saiznya, kita lemparkan ke dalam laut, lagi tak berkocak. Ujian Allah saiznya sama, tetapi tempat takungannya berbeza. Ada jatuh kepada hati yang resah gelisah, yang tak ada ingat Allah, yang tidak amalkan zikrullah. Jadi masalah kecil tapi besar bagi dia, tak nampak jalan penyelesaian. Muka tu nampak berkerut, mulut tu tak habis-habis merungut. Subhanallah. Ada orang dia buat kerja berat tapi dia nampak ringan, tak penat. Ada orang buat kerja sikit, mulut tak berhenti merungut, macam dialah yang buat semua kerja. Masya Allah. Ada kita di kalangan kita anak seorang 2 orang, tapi macam anak ramai, saya tak sempat urus. Saya penat lah ni baru 2 orang anak ni. Lepas tu jumpa orang anak ramai, macam mana uruskan anak ramai? Saya ni pun macam nak mati, ayat tu kan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita yang menguruskan anak-anak kita. Sebenarnya Allah ya barik, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mengaturkan. Sebab itu orang yang melazimi istighfar, dia serahkan urusan hidup dia untuk diaturkan oleh Allah. Saya tanya apa yang maksud, kita kan macam nak tahu detail kan. Dia kata, Ustazah, bila terus sebenarnya anak tengah buat perangai, kita tengah letih, masa tu sebenarnya syaitan memang sedang hasut kita. Masa itulah rasa nak tibai anak, masa itulah rasa nak tinggi suara, betul kan? Sebab kita dah tak ada energi, kita penat apa? Kita lawan dengan zikrullah. Subhanallah, ada ulama kata, barang siapa yang sedang marah, kemudian dia ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim, isti'azah, Allah akan menghantarkan para malaikatnya untuk merejam iblis, syaitan ada bersama dengan kita. Sebab kita mohon dengan siapa? A'udzubillah, aku mohon perlindungan daripada Allah, minasyaitanirrajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi Allah akan hantar tenteranya, para malaikatnya untuk merejam syaitan yang hasut anak kita, duduk bergaduh sama dia, yang kita rasa nak marah tu rupanya bukan nak marah sang kanak. Rupanya kita sedang dikuasai oleh syaitan, oleh iblis. Dia kata lepas tu anak okey, siap anak pula mari datang. Nampak kita tengah zikir, tengah tenangkan diri ni.
Anak pula tawarkan, Umi nak buat apa? Nak apa? Nak macam mana? Umi perlukan apa-apa ke? Subhanallah, ibu-ibu sekalian, saya percaya ramai ada ibu-ibu di sini, betul kan? Percaya ke tak percaya ke, cuba buat, nanti terkejut dengan hasil. Masa kemuncak, kita tengah sedih, kita tengah stres, tarik nafas, masa tu jangan buat apa-apa, zikrullah. Masya Allah. Kan Sayyidatina Fatimah dia minta dengan Rasulullah kan? Ya Rasulullah, masa tu dengar balik daripada perang, Rasul bawa balik tawanan perang, di kalangan tawanan perang tu ada perempuan. Biasanya akan diagihkan ke rumah-rumah kaum muslimin, bukan untuk dijadikan hamba sangat. Dia orang ni Islam tak paksa, masuk Islam walaupun jadi tawanan, betul kan? Tapi akhlak Rasulullah, cara Rasulullah ialah duduk ditempatkan di rumah-rumah sahabat supaya nanti dia orang terpesona dengan akhlak para sahabat, akhirnya mereka masuk Islam secara sukarela. Jadi Rasulullah ni tanya, wahai Aisyah, wahai Fatimah, datang apa hajat kamu? Aku mendengar sekian-sekian, boleh tak berikan kepadaku seorang pembantu ya Rasulullah? Memang kalau kita dah tahu cerita Fatimah macam mana kasarnya tangan sebab uli gandum. Bukan uli gandum yang macam kita uli buat donat tu. Maksudnya gandum sekarang kita dapat yang dah selesai, yang dah siap. Ini daripada biji gandum, guna tangan, guna jari sampai kasar, sampai berdarah tangan ni. Kita agak-agak boleh tak kalau beras tu, datang beras yang daripada sawah tu lah. Lepas tu nak kopek sebiji, nak makan satu hari berapa lama nak kopek, nak kupas tu, betul kan? Kita sampai yang dah siap, Masya Allah. Itulah yang dilakukan. Kemudian Sayyidatina Fatimah ketika orang memandikan jenazah dia, menangis. Sebab apa? Pada bahu Sayyidatina Fatimah ni ada lekuk. Sebab apa? Mengangkut air. Kita tahu Sayyidina Ali ni di antara panglima perang yang sangat hebat. Sayyidina Ali ni kalau dia pergi medan perang, dia antara pahlawan yang sangat hebat, digeruni oleh musuh. Jadi selalu pergi mengikut siri-siri peperangan, pergi berjuang menyebarkan Islam. Mereka deal suami isteri, ekonomi, urusan rumah tangga, makan minum, siapa uruskan? Sayyidatina Fatimah. Ini deal suami isteri. Maksudnya boleh sahaja bila suami isteri redha, tak apa, aku yang uruskan, kamu pergi berjuang. Sebab itu kalau hari ni ada suami isteri yang deal macam tu kan, suami jadi tabligh, contoh orang tabligh kan, keluar 40 hari, kadang keluar berapa bulan untuk menyampaikan risalah Islam. Isteri ni redha, dia yang cari rezeki untuk uruskan anak. Kadang orang keliling yang tak redha, isteri redha. Orang keliling ni, apalah ni tinggal anak bini ni, tinggal macam tu je, tak tinggal apa ni, terabai, anak dia sakit. Kalau kita faham, kita yang tawarkan, kalau ada apa-apa, suami pergi kurus ke, suami pergi keluar ke. Suami kita tak boleh buat macam tu. Kita pun tak nak suami kita tinggal kita lama-lama. Kalau anak sakit ke, boleh bagi tahu saya buat pergi klinik. Kalau ada apa-apa pertolongan, kita menyokong dan kita membantu. Kalau nak tahu membalik Kristian, dia orang dapat support yang sangat hebat daripada gereja. Dia orang keluar sebulan, 2 bulan, dia ada membalik Kristian, pergi ke mana-mana, tetapi gereja support. Pergi sekolah, balik sekolah, gereja uruskan, makan minum, semua gereja support. Tapi kita orang Islam kadang-kadang tak faham apa yang mereka buat kerja ni, mereka buat apa ni, berpandangan negatif. Jadi benda ni berlaku antara Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, deal mereka. Sayyidatina Fatimah yang bagi minum kepada binatang ternak, yang cari nafkah keluarga, yang besarkan anak, subhanallah, Masya Allah. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Sayyidatina Fatimah, dia hanya ada satu helai pakaian yang bertampal lebih daripada 20 tampalan, Masya Allah. Pernah satu ketika masa Sayyidatina Fatimah kecil, Rasulullah menerima beberapa kalung, maksudnya pemberian. Fatimah pun ambil satu. Fatimah kata boleh tak? Rasul kata boleh. Lepas tu Fatimah memakainya. Tapi Rasul sebut apa kepada anak dia? Wahai Fatimah, kalau kamu ambil bahagian dunia, maka kuranglah bahagian akhirat. Tapi kalau kamu melepaskan bahagian duniamu, maka lebih banyaklah bahagian akhiratmu. Maka Fatimah terus meletakkan balik, walaupun gembira kan budak perempuan. Ya Allah, ya Rasulullah, aku tak nak kurang bahagian akhiratku. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kita cerita akhlak-akhlak Rasulullah, akhlak-akhlak anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya.